Awas, anda berdepan dengan rakyat Malaysia yang akan bangun, yang akan mempertahankan SPRM. Kita tidak akan bertolak ansur. Haji, isu ni lagi dahsyat. Hal Samsing rasuah. Banyak diberi amaran mereka lakukan. Ditangkap mereka lakukan. Samsing rasuah. Haji, pengalaman bagaimana? Mereka yang terlibat dengan rasuah ni kerana mereka ada ruang dan peluang. Dan yang paling penting sekali sebenarnya, mereka ini menjadi orang yang terlampau tamak. Mereka dah rasa kenikmatan hasil haram ini. Kita nak tanya kepada mereka, sampai bila nak bagi anak dan isteri mereka makan hasil haram ini? Hasil haram inilah yang menyebabkan satu generasi kita berada dalam keadaan masalah yang cukup besar. Menyebabkan anak-anak mereka mengalami masalah disiplin yang cukup kritikal. Tetapi golongan ini tidak pernah bertaubat. Kita harus menjalankan program pendidikan dan pencegahan secara berterusan. Dan yang paling penting, jika kita sayangkan kaum keluarga kita, rakan kita yang kita syaki rasuah, kita kena lapor mereka kepada SPRM. Biar SPRM ambil tindakan. Kerana tanpa tindakan dan hukuman, mereka tidak akan kembali ke pakai jalan. Kalau dalam keadaan hari ini, ada dua kategori Samsing rasuah. Kategori yang pertama ialah pegawai di agensi penguatkuasa. Mereka ini dengan beraninya mengambil rasuah daripada kartel-kartel tertentu kerana mereka lihat mereka ada ruang dan peluang. Saya tak kata semua, tetapi ini satu perkara yang cukup besar dan kita berasa sangat risau. Kategori kedua, Samsing rasuah ini, mereka yang menawarkan rasuah kepada agensi penguatkuasa tersebut. Keberanian mereka menawarkan rasuah adalah mereka ada terlampau banyak wang yang mereka boleh taburkan. Tetapi akhirnya penguatkuasa ini hanya mendapat sedikit saja hasil dan mereka berpuas hati. Padahal keuntungan yang besar didapati oleh kartel-kartel tersebut. Kartel-kartel tersebut perlu ditangkap dan perlu dihukum dengan seberat-beratnya. Walaupun sekarang ini kartel-kartel ini kadang-kadang dijadikan sebagai saksi dalam sesuatu perbicaraan. Kerana apabila mereka mula memberi, mereka sudah tidak berpuas hati kerana penguatkuasa sudah minta lebih daripada yang biasanya. Hal ini akan menjadikan agensi penguatkuasa juga mengalami masalah yang besar. Justru kerajaan tanpa mengira bulu, tanpa mengira kulit, harus mengambil tindakan tegas ke atas kedua-dua Samsing ini. Tak kiralah mereka agensi penguatkuasa, pegawai agensi penguatkuasa ataupun mereka kartel tersebut. Tindakan tegas perlu diambil dan mesti diambil segera. Kita berada dalam peperangan sekarang ni. Kartel-kartel ini sedang diperangi dengan cukup agresif oleh pihak SPRM. Malah pegawai-pegawai, pengarah-pengarah di agensi penguatkuasa juga mula ada kesedaran bahawa masalah ini perlu diperangi kerana hasil negara yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat akhirnya mengalir ke arah yang lain. Rakyat memerlukan hasil ini demi memajukan negara. Tetapi rasuah ini menyebabkan kartel-kartel ini berjaya melarikan hasil negara dalam berbilion ringgit.
Inilah satu kesedaran yang cukup penting yang MCW lihat sekarang ini, kesedaran pihak SPRM dan agensi penguatkuasa dalam memerangi rasuah ini. Ini satu permulaan yang baik. Agensi-agensi yang bersama di dalam memerangi COVID ini kadang-kadang tidak teruji sepenuhnya selama ini. Apabila berlaku pandemik ini, mereka sendiri terkejut kerana mereka berdepan dengan satu perkara yang tak pernah terfikir selama ini. Dan kemudian apabila mereka menjalankan tugasan, mereka berdepan dengan keadaan yang tidak diingini. Saya rasa ada dua keadaan. Yang pertama, mereka kurang berpengalaman. Yang kedua, mereka mengambil kesempatan. Jika betul mereka mengambil kesempatan, kita harus mengambil tindakan ke atas mereka. Jika mereka betul-betul kerana kekurangan pengalaman, maka sudah hampir setahun pandemik ini berlaku. Mereka semestinya sudah memahami bagaimana pergerakan keluar masuk semasa pandemik ini. Dan kita harus memberi sokongan sepenuhnya. Rakyat sendiri harus melaporkan jika kita lihat ada salah guna kuasa di situ, jika kita lihat ada rasuah di situ. Hari ini kita dapati bahawa keadaan di sempadan negara semakin baik keadaannya. Pihak immigration terutamanya menjalankan tugasan dengan lebih baik lagi. Pegawai-pegawai ataupun sistem rotation yang diperkenalkan telah memberi impak yang positif kepada keselamatan di sempadan negara. Kita berharap keadaan ini diteruskan. Keadaan manusia apabila berada dalam keadaan terhimpit, terutamanya parti ataupun pendatang asing tanpa izin ini, mereka akan melakukan apa saja, sama ada untuk keluar ataupun masuk. Apabila ada orang tengah, kartel yang mengambil kesempatan dan mengenakan sejumlah wang yang cukup besar pun, mereka sanggup bayar demi keselamatan mereka. Yang menjadi masalah ialah pegawai agensi penguatkuasa tersebut yang sanggup untuk menerima mungkin 5% daripada jumlah yang dibayar demi untuk sekadar mencukupkan pembelanjaan bulanan. Gaji yang rendah tak boleh dijadikan alasan oleh agensi penguatkuasa untuk mereka mengambil rasuah. Kadang-kadang gaji setinggi mana pun, rasuah masih tetap akan berlaku lagi. Mereka perlu insaf. Mereka, agensi pegawai penguatkuasa ini yang mengambil rasuah daripada kartel-kartel ini perlu sedar dan kembali ke pangkal jalan. Mereka adalah tembok negara. Mereka adalah benteng negara. Tetapi janganlah harapkan pegar makan padi. Saya yakin tahun 2021 ini akan membuka lembaran baru. Semakin banyak lagi ketua-ketua kartel, mereka-mereka yang terkenal mungkin akan dibawa ke muka pengadilan. Pihak SPRM telah memberi amaran yang cukup keras kepada kartel-kartel ini supaya hentikan perbuatan rasuah mereka. Dan sekiranya mereka masih lagi berterusan pada tahun 2021 ini, saya ingat semua agensi penguatkuasa terutamanya PDRM dan SPRM akan membawa mereka ke muka pengadilan. Hentikan sebelum anda merengkuk dalam penjara. Saya dah nampak satu kerjasama yang positif antara agensi-agensi penguatkuasa yang ada dalam negara. Kita yakin di permulaan tahun 2021 ini, agensi-agensi ini dengan ketua-ketua mereka yang lebih berintegriti akan memastikan masalah rasuah dapat dibasmi dengan lebih tuntas lagi. Hakikatnya, kita rakyat Malaysia sedang melihat bagaimana agensi penguatkuasa ini, terutamanya SPRM sendiri, di dalam melaksanakan tugasan mereka. Inilah kelazatan hasil haram. Hasil haram ni kadang-kadang kelazatan dia lebih lagi. Tetapi ingat, kelazatan yang sementara ini akhirnya akan membawa kita ke neraka Jahanam. Neraka bukan setakat di dunia, tetapi juga di akhirat. Sebenarnya kalau kita teliti kisah-kisah perasuah ini,
kita dapati di dunia lagi mereka telah dihukum oleh Allah SWT. Mereka mengalami penyakit yang bukan-bukan. Mereka dilanda masalah keluarga yang luar biasa. Itu belum dikira masalah yang mereka akan hadapi di neraka jahanam nanti. Kita sebagai rakyat lindungi. Ya, saya nak tanya. Itu tidak akan berlaku. Itu tidak akan berlaku. Rakyat akan bangun. Ini janji rakyat. Kita akan, MCW mempunyai peranan penting dalam membawa rakyat untuk bangun bagi melawan kartel-kartel ini. Kita tidak boleh melihat mereka bermaharajalela di negara kita yang tercinta ini. Kita mengambil contoh rakyat di Indonesia, bagaimana mereka bangun untuk mempertahankan KPK, satu organisasi seperti SPRM di Malaysia. Apabila terdapat kartel-kartel yang cuba menjejaskan penyiasatan dan cuba memburukkan nama KPK, rakyat bangun mengelilingi bangunan KPK bagi melindungi pegawai SPRM KPK mereka. Itulah yang akan berlaku di Malaysia. Sekiranya kartel-kartel ini cuba mensabotaj agensi penguatkuasa, terutama yang SPRM, awas, anda berdepan dengan rakyat Malaysia yang akan bangun, yang akan mempertahankan SPRM. Kita tidak akan bertolak ansur, dan pada ketika itu kartel-kartel ini akan tahulah bagaimanakah keadaan mereka, masa depan mereka, langit itu tinggi atau rendah. Waktu itulah mereka akan tahu. Hentikan perbuatan anda. Kami sudah tak boleh menerima keadaan rasuah yang berlaku dalam negara pada hari ini. Peranan rakyat yang pertama, kita mestilah mengadap bersama dengan NGO anti rasuah seperti MCW. Kita mesti bekerjasama dengan SPRM di dalam memastikan bahawa knowledge kita, ilmu kita sebagai rakyat dalam memerangi rasuah cukup kuat dan cukup tinggi bagi memastikan kita mampu untuk membantu SPRM. Yang kedua, rakyat mesti menjadi mata dan telinga yang lebih berkesan di dalam memastikan masalah rasuah ini dapat diatasi. Yang ketiga, rakyat harus sedar peranan mereka di dalam memastikan kaum keluarga, rakan mereka berada dalam keadaan sifar rasuah. Dengan cara ini, rakyat boleh memainkan peranan yang cukup berkesan. Kita mempunyai komitmen untuk memastikan, semua rakyat Malaysia mempunyai komitmen untuk memastikan bahawa rasuah diperangi. Ingat, kita mempunyai satu moto yang cukup penting, iaitu rasuah musuh nombor satu negara. Kita tidak akan kompromi dalam hal berkaitan rasuah. Walaupun samsen, kita tidak ada kompromi. Rakyat mempunyai kuasa yang cukup besar. Kita adalah kuasa ketiga dalam memastikan negara kita bebas rasuah dan juga aman damai. Setiap rakyat di Malaysia sudah pasti mahukan negara yang maju, makmur ke hadapan. Kita sudah pasti tidak mahu negara kita berada keadaan mundur. Negara yang rasuah pasti menjadi negara yang mundur. Kita nak bagi tahu kepada setiap perasuah, hentikan perbuatan anda sekarang. Rakyat memahati, rakyat mempunyai satu tekad, iaitu perlakuan anti rasuah bermula daripada diri kita sendiri. Apabila kita mampu untuk menghindarkan diri kita melakukan rasuah, maka itu satu permulaan yang cukup baik. Kepada kartel-kartel rasuah ini, ingin saya ingatkan bahawa sekiranya anda belum ditangkap, anda belum didakwa, keadaan anda sangat tidak selamat. Awas, rakyat sedang memahati. SPRM, ayo teruskan gerakan anda. Kami akan terus menyokong perjuangan SPRM.